Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Dan kita pada hari ini kita akan menyentuh berkaitan dengan bab yang pertama, pengenalan ilmu falsafah. Okey, di sini kita akan sentuh kaitan dengan definisi dia, peranan falsafah. Kita membincangkan hubungan falsafah pendidikan kebangsaan dan hukum dan rukun negara dalam wawasan falsafah sejahtera. Jadi, ini perbincangan kita bermula dengan terminologi, tujuan, falsafah rukun negara, falsafah pendidikan negara, dan kesejahteraan. Disebut sebagai etimologi ini berasal dari Yunani, yakni filosofia, yang bermaksud ilmu kecintaan kepada kebijaksanaan. Jadi, bila sebut ilmu kecintaan ini, satu ilmu yang datang daripada dalaman, ataupun kita sebut sebagai naluri kita. Kita suka kepada satu benda tu, tetapi suka kepada kebijaksanaan yang menggunakan akal kita. Jadi, filosofi ini ataupun falsafah ini bermaksud cinta terhadap ilmu pengetahuan. Bila kita cinta pada ilmu pengetahuan, maka otak kita akan berkembang. Kalau kita tidak cinta pada pengetahuan, pemikiran kita akan terbantut, tak berkembang. Jadi bila ilmu kita tidak ada, ilmu pengetahuan kita tidak ada, maka akal kita juga akan tidak boleh berfikir dengan lebih luas. Jadi cinta terhadap kearifan. Okey, Aristotle sebut ilmu memahami hakikat ketuhanan, metafizik, struktur dunia fizikal, tujuan kehidupan manusia, dan hubungan dengan alam. Jadi Plato sebut pula kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik. Falsafah ialah pengetahuan tentang segala yang ada. Al-Farabi kata falsafah, Aristotle dan Plato ni adalah kita kata dua ahli falsafah dalam bangsa Yunani. Dan kemudian ilmu ini berkembang bila kita kata Islam semakin tersebar. Akhirnya masyarakat Islam ini boleh menerima pakai ilmu falsafah ini, tapi mestilah berlandaskan kepada tauhid, yakni akidah dan juga syariah. Dan kemudian Al-Farabi sebut falsafah adalah cintakan kebijaksanaan atau hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu. Al-Kindi sebut suatu ilmu mengenai hakikat yang diidentifikasikan dengan Tuhan serta sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk mengapainya. Okey. Dan kemudian pula tujuan falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Merupakan satu usaha pemikiran tuntas adalah untuk mendapatkan kebenaran. Ini tujuan falsafah. Okey. Kemudian konsep falsafah ini alam semesta sebagai alam yang besar. Makrokosmos, yang disebut sebagai makrokosmos ni satu alam yang besar. Maka kita melihat di sini negara, nasional, falsafah, rukun, negara. Kalau kita tengok pula dari sudut makro dia, iaitu alam yang kecil, diri dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita melihat kepada benda yang luas, makro. Makro adalah satu kita tahu rukun negara, nak menjadikan negara ni yang lebih yang lebih tersusun, dinamik, bersistematik. Dan ada kita kata susunan yang menyebabkan manusia ini ada perjalanan dia. Kalau tidak ada rukun negara, maka manusia dia akan bebas untuk nak buat apa saja. Dengan ada rukun ini menjadikan kita ini saling menghormati dan tidak akan berlaku perselisihan di antara manusia. Dan kalau kita tengok rukun sembahyang lah, falsafah rukun sembahyang sebab apa? Sebab kita tak mendahului yang sepatutnya didahului. Kita tak akan melampaui sesuatu yang tak perlu dilampaui. Maka itu kita rukun ni. Jadi bila falsafah rukun negara itu adalah untuk menjadikan manusia ini ada kita sebut sebagai susunan dia. Makro pula
adalah untuk diri individu, falsafah pendidikan kebangsaan. Ini falsafah rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Setiap individu yang berada di Malaysia, maka dia tidak lari kepada, dia mesti ada kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun dia ini bukan daripada orang Islam sekalipun, Kristian, Hindu, Buddha, mesti dia akan percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, dia akan jadi satu orang yang menyoalkan balik. Menyoalkan balik, dia kata apa kawan ni kan? Dia kata apa kawan ni? Sebab apa? Sembah kepada satu benda yang tak nampak. Tuhan ni satu benda yang tak akan nampak. Takkan menampak. Tapi kita mempercayai bahawa adanya Tuhan. Sebab apa? Dalil kata adanya Tuhan ini alam ni. Alam mustahil akan jadi dengan dirinya sendiri. Kalaulah kita kata apa, Ustaz kata kepada kamu, kereta ni jadi dengan sendiri. Kita kata, mana dia kata dia dengan sendiri? Kita ada apa? Proses penghilangan dah, proses pembuatan, menghasilkan kenderaan dan mesti ada ciptaan. Jadi alam yang bersistem ini menunjukkan buktinya ada pada Tuhan. Maka rukun negara kita ini wajib bagi setiap individu itu adalah percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Sebab raja adalah ketua kepada negara. Sebab bila sekarang ni ada sistem beraja, maksudnya apa? Masih lagi satu kita sebut sebagai apa? Kuasa Perdana Menteri itu akan dilimit oleh raja dan raja juga tidak akan melakukan sesuatu benda yang kita kata apa? Bukan dalam bidang dah. Bukan dalam bidang sesuatu yang diputuskan oleh raja. Jadi tetapi mesti ada perkenan oleh raja. Mesti ada perkenan oleh raja. Kita ambil contoh sebagai apa? Sebagai kita sebut apabila berlaku pilihan raya. Berlaku pilihan raya dan kemudian parti politik menang. Bila parti politik menang, dia akan memilih satu orang Perdana Menteri. Di situ juga atas perkenan derajat dengan cadangan apa? Oleh parti politik. Dan kemudian kalau kita kita kata apa? Nak membuat parlimen baru ni kan, kita nak buat parlimen. Jadi Perdana Menteri pula mencadangkan kepada raja. Raja bersetuju barulah benda itu akan berlaku. Maka di situ kita ada imbang. Ada imbangan di antara raja dan juga pemerintah itu. Okey, kepercayaan kepada kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, ini kita sebut sebagai apa? Rukun negara. Objektif rukun negara ini mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Melihara satu cara yang hidup demokratik, mencipta masyarakat yang adil. Okey, membina sebuah masyarakat yang progresif dan kemudian membentuk satu sikap yang umum terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dengan pelbagai corak. Jadi prinsip rukun negara ini semua kaum yang berhak mengerti mengamalkan pegangan agama masing-masing tanpa ada paksaan. Sebab apa? Dalam perlembagaan kita, agama Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama lain itu bebas untuk diamalkan. Itu dalam perlembagaan kita. Rakyat Malaysia haruslah menghormati sistem beraja di Malaysia, setia kepada negara Malaysia. Kemudian sistem perlembagaan di Malaysia adalah terus adil dan saksama. Pemilihan dipilih oleh rakyat biasa, rakyat Malaysia. Undang-undang di Malaysia adalah tetap. Setiap yang melakukan kesalahan akan mendapat balasan. Polis dan askar akan menjaga keamanan. Okey, mengamalkan prinsip hormat menghormati antara satu sama lain supaya apa? Perpaduan dapat dipupuk. Ini prinsip kepada lima prinsip kepada rukun negara. Maksudnya apa yang kita buat itu dia akan menghasilkan perkara tersebut dan perkara ini, prinsip ini perlu kita buat untuk menghasilkan rukun negara. Okey, ini falsafah pendidikan. Pendidikan Malaysia ada satu usaha berteruskan ke arah perkembangan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis serta intelek, rohani, emosi dan sebagainya berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha inilah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, keterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan, mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jadi, bila kita lihat di sini, falsafah pendidikan negara itu satu benda yang cukup penting bagi menghasilkan satu orang yang kita kata apa, yang berintelek, yang kita kata ada kerohanian dia, ada emosionalnya, ada serta jasmani dia. Ini melahirkan satu orang khalifah. Falsafah pendidikan kekuasaan ini nak melahirkan satu orang khalifah yang mampu untuk memimpin, yang mampu untuk mentadbir, yang mampu untuk kita kata menjadi satu orang rakyat bagi sebuah negara yang tercinta ini. Kalau tidak ada pendidikan, maka manusia ataupun rakyat Malaysia ini, kita tak nak jadi rakyat yang tidak ada pengetahuan, tidak berintelek, beremosi bila berlakunya satu masalah, mencetuskan pergaduhan dan pelbagai lagi. Okey. Dan kemudian pula, ini elemen dalam FPK, falsafah pendidikan kekuasaan ni, pendidikan suatu usaha berterusan, perkembangan potensi individu, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, insan yang seimbang dan harmonis, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, rakyat Malaysia yang berketerampilan, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri, rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Ini kita kata elemen-elemen dalam FPK ataupun falsafah pendidikan kebangsaan. Dan kemudian martabat FPK ni, FPK percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, memupuk perpaduan dan kalangan rakyat berbelangkau, memilih sahsiah yang seimbang dan sepadu, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, dan kemudian berakhlak mulia. Ini matlamat dia. Sebab apa? Sebab kita nak satu benda ni ada dia punya hasil dia. Inilah hasilnya. Kita nak ada orang pengetahuan, mesti bila orang berpendidikan ini menjurus kepada manusia itu boleh menghormati, boleh hidup saling hormat menghormati. Kita dalam kalangan kita ni ada masyarakat yang non-Muslim, ada masyarakat Muslim, ada masyarakat daripada bangsa Melayu, ada masyarakat daripada Kadazan, Iban dan sebagainya. Tapi kita boleh hidup berbelangkau sebab apa? Pendidikan negara itu telah mendidik kita supaya kita saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Okey. Kemudiannya pula intelek, ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, tanggungjawab dan sumbangan kepada masyarakat, kepercayaan kepada dan kepatuhan kepada Tuhan, rohani, emosi, jasmani dan intelek. Okey. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan melahirkan insan yang seimbang melalui pendidikan. Pendidikan bukan sekadar melahirkan tenaga kerja dan semua manusia untuk negara semata-mata. Pendidikan ni bukan kita betul kita membina sekolah teknikal ataupun sekolah vocational, sekolah yang lebih kepada kemahiran. Tetapi hakikatnya di dalam subjek itu juga ataupun dalam pelajaran itu juga akan menjadi satu orang yang berintegriti, berkerohanian, berketerampilan supaya apa? Melahirkan masyarakat ataupun melahirkan satu orang manusia yang kita sebut sebagai apa? Khalifah. Pendidikan bukan sekadar memberi tumpuan kepada aspek kognitif semata-mata. Pendidikan bertujuan melahirkan insan yang seimbang, berjiwa, mulia, merangkumi keempat aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. FPK selari dengan konsep pendidikan Islam dalam melahirkan insan yang beradab. Jadi, FPK bertujuan melahirkan insan seimbang, merangkumi aspek jasmani, ditekankan dalam pendidikan jasmani, kaitan kurikulum. Maksudnya, kita berkawan, kita bersukan, melahirkan masyarakat yang tubuh badan itu sihat, jasmani. Seperti pepatah Arab menyebut, al-aqlus salim fil jismis salim. Maksudnya apa? Akal yang sehat pada tubuh badan yang sehat. Kalau tubuh badan tak sehat, akhirnya apa? Dia tidak akan datang ke sekolah. Dia tidak ada semangat, letih, lesu dan sebagainya. Maka jasmani juga memainkan satu peranan yang penting dalam pendidikan. Emosional ni mendasari pemikiran kognitif. Kerana kognitif ini dipengaruhi oleh keadaan emosi yang stabil. Di kerohanian ataupun rohani menekankan dalam aspek agama, moral di samping aktiviti keagamaan di sekolah. Intelek melalui subjek-subjek akademik di samping kreativiti yang
dalam berfikir. Penilaian pelajar bersifat menyeluruh, meliputi keempat-empat aspek di atas jeri ini. Sebab apa? Sebab hari ini kita melihat segi penilaian yang kita lakukan pada pelajar, dia tak melihat kepada kejayaan akademik semata-mata. Maka itu sebab dia ada merit daripada apa? Kegiatan core dia, kemudian dia punya tingkah laku dia, serta dia punya kita sebut sebagai pendidikan dia ataupun akademik dia. Barulah akan dipilih untuk ke sekolah SBP ke sekolah kita kata harian biasa dan sebagainya. Okey. Jadi FPK ini melahirkan insan seimbang adalah selari dengan konsep dan matlamat pendidikan dalam Islam. Konsep dan matlamat pendidikan dalam Islam adalah untuk melahirkan insan beradab. Kita nak satu orang yang tinggi adabnya. Kalau ilmu saja ada, tidak ada adab, tak pakai. Okey, dengan adab itu akan melahirkan satu orang yang tinggi ilmunya dan beramal dengan ilmunya, insan yang adil, yang sentiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menunaikan hak pada setiap sesuatu yang berhak ke atas dirinya. Insan yang baik adalah insan beradab atau insan adabi. Bukan cerita adabi dalam rempah tu. Adabi sajian di zaman silam tu dah ni cerita. Insan adabi ni insan yang beradab. Okey. Bukan sekadar menunaikan yang baik, tetapi ia menunaikan hak yang paling utama terhadap Tuhan dan Rasulnya. Hak pada dirinya, ibu bapa, ahli keluarga, masyarakat dan alam sekitaran. Okey. Insan beradab ni atas mengatakan risalah kaum muslimin yang sedar akan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang sebenarnya disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggungjawabnya pada diri sendiri dan kepada masyarakat yang adil dan yang sentiasa berusaha memperbaiki setiap aspek dirinya ke tahap yang lebih sempurna sebagai insan yang beradab. Okey. Ini contohlah adab ni, adab model for design learning. Okey, ini dia punya contoh modul adab UiTM ni. Okey. Kemudian falsafah sejahtera FPK ni rukun negara, jadi falsafah sejahtera. Daripada falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah rukun negara ni lahirlah falsafah yang sejahtera. Okey. Kemudian pula negara nasional ni rukun negara membina diri yang besar. Diri besar ni dimensi teoretikal dan dimensi praktikal ni. Logik, psikologi, metafizik, epistemologi, estetik, etika, politik, ekonomi, peradaban. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan, bina negara kecil. Okey, ini sekadar ini dahulu dan insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita bagi CTU 552 ni. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.